Perubahan ni dia boleh mula daripada bawah. Ada perubahan daripada atas, tak nafi. Sebagai contoh, kerajaan negeri Johor, dia melancarkan program semarak subuh. Peringkat negeri, seluruh ahli dewan dengan negeri, rakyat Johor semayang subuh berjemaah setiap Jumaat. Dan kerajaan negeri memperuntukkan RM560,000 untuk menjayakan semarak subuh ini di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri sepanjang tahun 2024. Dan ini diisytiharkan oleh Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Razi masa bentang belanjawan negeri tahun 2024. Jadi Johor buat. Tapi kita katakan tak mesti perubahan tu daripada atas. Boleh juga kita daripada bawah. Macam contoh, kita seluruh orang Pahang, orang Kuantan datang ke masjid ramai-ramai sembahyang subuh, dia akan beri perubahan ke atas. Dan saya sangat percaya perubahan pada bawah ni lebih kuat daripada perubahan daripada atas. Tuan tengok sekarang ni, gerakan massa memboikot produk tertentu, burger, makanan yang goreng tertentu, kesan kuat tuan-tuan. Don't play. Itu bukan arahan ulil amri tu, daripada bawah je, budak-budak netizen je. Dia punya gerakan dia tu menggugat. Sekarang ni ayam goreng kena boikot tu terpaksa buat sale. Sekarang ni dia ada buat sale, dia panggil Ong Deal, sampai 22 Februari ni 5 ketua ayam hak besar-besar RM20 je jual. Mana pernah hayat dia bagi ayam 5 ketua RM20? Tapi ni dia panggil gerakan massa. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik Bentley kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Jangan main-main. Itu pantun tua-tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih kepada saya Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hilmi bin Mat Said selaku pengacara ataupun tuan rumah pada pagi ini. Yang saya muliakan para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Lama Pematang Badak Kuantan, yang diraikan juga tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, khususnya para subuh warrior dan puasawan Sya'ban. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pagi ini, dan seterusnya kembali kita dapat bertatap muka setelah kali terakhir kita bertemu di sini kurang lebih 458 hari yang lalu, yang mana ketika itu hari Jumaat 18 November tahun 2022, maknanya dah setahun 3 bulan 1 hari. Dan mungkin ada yang ingat, ada yang tak ingat tajuknya, tapi tajuknya saya ingat sebab catchy tajuknya. Itu dosa-dosa pilihan raya. Rupa ada dosa pilihan raya ni rupanya. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu dalam program kuliah subuh ini. Untuk makluman tuan-tuan, kuliah subuh ni dia tak ada had masa. Tuan-tuan nak balik-balik je, tak ada masalah. Walaupun kebiasaan adat kita sini 10 minit, tapi saya beritahu lah ke doktor, kalau setakat 10 minit baik buka YouTube je. Tak payahlah panggil aku datang ceramah.
Jadi anjak sikit lah, lebih pada 10 minit. Tapi takkan lebih daripada sejam lebih dah. Dia subuh ni, saya suka kuliah subuh ni, dia tengok jemaah. Jemaah okey, kita okey. Jemaah KO, kita berhenti awal. Dia mudah saya. Mana kalau saya tengok tuan-tuan kejap nengok jam, kejap nengok pintu, kejap nengok jam, kejap nengok pintu, saya berhenti je. Tak ada masalah. Mana dia dah lapar lah tu. Kita faham. Itu bagus kuliah subuh. Kuliah maghrib tak, dia kena anjak sikit. Jadi tengok pada kekuatan jemaah kita lah pagi ni. Hadirin hadirat sekalian, syukur kita pagi ni, nikmat banyak Allah Ta'ala bagi. Pertama sekali nikmat adalah dapat bangun semayang subuh berjemaah. Ramai orang semayang subuh, tapi tak ramai orang berjemaah. Ramai orang berjemaah, tak ramai berjemaah di masjid. Jadi tuan-tuan ni terpilih lah, adalah bangun subuh, semayang subuh, semayang jemaah di masjid pula. Jadi berganda-ganda lagi lah. Dan orang yang semayang subuh berjemaah ini dihitung pahalanya sama seperti buat qiyamul lail sepanjang malam. Man sallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili wa man sallal subha fi jama'atin fa ka'annama sallal laila kullahu. Siapa semayang isyak berjemaah sama macam dia semayang tengah malam atau qiyamul lail setengah malam, separuh malam. Tapi siapa yang buat semayang subuh berjemaah, seolah-olah dia semayang qiyamul lail seluruh malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita melihat salafus saleh begitu ambil berat tentang semayang subuh berjemaah di masjid. Kita ambil contoh antara sahabat Nabi yang paling strict tentang semayang subuh berjemaah di masjid adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sangat strict. Dalam kitab Muwatta dicatatkan Umar Al-Khattab kalau ada dia nampak mana-mana sahabat yang tak datang semayang subuh berjemaah, dia follow up. Dia akan pergi ke rumah orang itu. Pernah sekali ketika semayang subuh berjemaah di masjid, dia tak nampak kelibat Sulaiman bin Hasmah radhiyallahu anhu. Dia cam, ni regular jemaah kita, sekali tak ada pagi tu. Habis semayang, dia tu pergi ke rumah dan dia tengok ada mak, dia nama Asy-Syifa, mak pada Sulaiman. Tanya, mana pergi Sulaiman? Oh, dia outstation, ada niaga di luar. Mana dia follow up sampai begitu. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, majlis rasmi dia, pelantikan angkat sumpah dia sebagai khalifah, dia buat lepas subuh. Bukannya pukul 9 pagi, 10 pagi lepas Jumaat, tidak. Dia banyak function dia, event dia suka buat lepas subuh. Baru melompat ketua-ketua jabatan, DO ke apa, lantak. Baru dia tahu pentingnya subuh ni. Ni zaman Umar, bukan tidak zaman sekarang. Zaman Umar Al-Khattab function semua lepas subuh. Dan Umar Al-Khattab masih semayang subuh walaupun dia ditikam ketika itu. Darah mencurah, dia masih beritahu bantu dia, aku nak semayang subuh. Kalau kita garuk, apa mikir nak semayang, dia sakit tu, aku nak semayang subuh berjemaah. Inilah sahabat Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Kenapa dia diiktiraf sebagai antara pemimpin tentera terbaik di dunia? Antaranya adalah dia takkan pergi perang pagi tu kalau dia tak semayang subuh berjemaah. Artinya katalah dia bangun tapi subuh gajah ke ataupun tak dapat berjemaah bersama dengan ramai jemaah, bagi dia tu gerak kurang bagus. Mana dia punya geruh dia tak bagus. Macam kita kan nak melangkah, ada melangkah cara pendekar. Tapi orang Melayu dia bukan kira dia semayang subuh ke tak, dia embuh hidung je. Kalau keluar nafas kot kiri, orang ni tak bagus dia. Kalau kot kanan, ini bukan ada unta ni. Ini cara kita. Khalid tak, kalau pagi tu dia semayang subuh berjemaah, dia berani melangkah. InsyaAllah berjaya bagi dia. Sama juga Panglima Yusuf bin Tashfin. Ini Panglima Daulah Murabitun di Morocco. Dalam satu peperangan terkenal nama Zilaqah. Dalam peperangan itu dia menang besar. Antara rahsianya adalah dia tak akan mulakan perang kecuali dia dapat semayang subuh dengan anggota tentera dia. Pagi tu kalau dia semayang berjemaah, dia jadi imam, ataupun ustaz kagak dia jadi imam, dia confident pergi berlawan. Kalau tak, dia tak confident. Sama juga dalam perang Ain Jalut melawan Tartar. Kutuhus menang dalam perang itu sebabnya semayang subuh berjemaah dulu. Pernah ada satu orang sahabat nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari dia menangis.
Nangis. Orang tanya dia Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang paling last sekali meninggal. Mana dia ramai tabi'in jumpa dia. Orang nampak dia menangis. Tanya dia, tuan, kenapa tuan menangis? Dia kata, aku menangis terkenangkan penuh sekali kami dulu lambat sembahyang subuh. Kenapa pula lambat? Lambat bangun? Tidak. Masa tu dalam peperangan mempertahankan benteng Tastar di Parsi. Teruk sangat ke sampai tak dan sembahyang subuh? Kami 30,000 orang lawan 150,000 tentera Parsi. Kami perang daripada tengah malam sampai pagi, sampai subuh. Benteng Tastar tu hanya ditakluki menjelang fajar. Tapi tu baru benteng dia, belum kota dia. Jadi bila kami masuk panah bersilang-silang apa semua berlawan, dapat masuk dalam kota, dah terlanjur dah fajar. Jadi kami baru sedar kami terlepas 2 semayang pagi itu, iaitu semayang sunat fajar dan semayang fardu subuh. Dah kenapa tuan menangis? Kata Anas bin Malik, Nabi pernah sebut raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat fajar itu lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Hadis Muslim. Ambil sunat fajar. Kita tadi lepas bila azan subuh, sebelum kita semayang fardu subuh, dia ada 2 rakaat kita buat. Orang Melayu panggil qabliyah. Dia kalau yang subuh dia panggil solat sunat fajar. Sunat fajar ni sunat yang sangat dituntut. Bahkan bagi orang yang ketinggalan melakukan sunat fajar, contoh dia sampai dah semayang ataupun dah qamat, dia beri kelonggaran qada sunat fajar. Jarang semayang sunat dia boleh qada, tuan-tuan. Ini semayang sunat yang rare. Jadi Anas bin Malik bila terlepas buat semayang sunat 2 rakaat fajar, bila terkenang dia menangis. Bila terkenang dia menangis. Bayangkanlah, ini salafus saleh punya jiwa. Nabi didik dia semayang pagi ni luar biasa lah. Apatah lagi apabila kita membaca hadis-hadis menyebut orang yang semayang subuh berjemaah ini confirm selamat daripada jadi orang munafik. Jadi apa lagi kegembiraan yang kita dapat? Luar biasa sekali. Kata Abu Hurairah, Nabi mengabar ke dia, laisa salatun asqal ala munafiqina min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fiha la atuhuma wala habwa. Bukhari Muslim. Tak adalah semayang yang paling berat nak didirikan oleh orang-orang munafik ini melainkan 2 semayang. Semayang isyak dengan semayang subuh. Kata ulama, berjemaah di masjid. Kalaulah mereka tahu berapa besar fadilat subuh dan isyak berjemaah di masjid, nescaya mereka akan nak pergi ke masjid itu walaupun terpaksa merangkak. Mana suruh anak hantar dengan kursi roda pun sanggup. Mana dia tak, kalaulah dia tahu fadilatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu ini yang kita syukur. Pagi ni kita dapat semayang jemaah. Masalah pagi esok tak datang tu cerita lain. Sampai masa sampai akhir. Yang pagi ni kita bersyukur. Apatah lagi nanti kita di hari kiamat, orang yang rajin semayang subuh berjemaah disajikan dengan hidangan di dalam surga. Mungkin tuan-tuan dengar, biasalah ustaz, semua orang masuk surga dapat hidangan. Jangan kata sama dah. Orang yang jaga semayang jemaah, makanan dalam surga dia ada waiter. Ahli surga lain ada makanan tapi buffet, ambil sendiri, nasi Melaya. Macam kita pergi kenduri kahwin Kita kalau duduk dengan orang ramai, ambil sendiri lauk. Tapi kalau meja VIP, dia duduk je. Datang budak seluar hitam baju putih tu, nasi ada lauk, ayam. Diulur. Tak adalah kita terbongkok-bongkok mencapai lauk, tak. Kita dihidangkan. Apa dalilnya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahul jannata nuzulan kullama ghada wa raha. Siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan juga waktu petang, Allah siapkan baginya surga yang ada hidangan untuk tetamu. Seperti setiap kali dia pergi dan balik pada masjid. Hadis riwayat Ahmad. Dalam satu hadis lain kata Abu Hurairah, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Siapa pergi ke masjid pagi dan petang,
Allah sediakan baginya hidangan daripada surga setiap kali dia pergi dan balik. Hadis Bukhari. Kata ulama, hadis ini membuktikan orang yang rajin sembahyang subuh berjemaah khususnya, dia nanti hidangan dalam surga ada waiter. Mungkin tuan-tuan ni tak nak waiter, waitress lah, kita senang cerita. Steward tak nak, stewardess nak. Jadi tak apalah, surga kan, tak ada masalah. Yang ahli surga lain ambil sendiri ya, sila berbaris. Macam kita bazar Ramadan, macam buffet Ramadan lah, baris bawa pinggan masing-masing. Tapi tak apalah, surga belaka. Cuma kita ni special sikit sebab rajin sembahyang subuh berjemaah. Timbul persoalan, apa sebab sembahyang subuh ni fadilat dia banyak? Jawapannya tak lain tak bukan kerana subuh ni cabaran dia kuat. Sembahyang subuh ni dia rakaat paling sikit, 2 saja. Sembahyang lain lagi banyak. Tapi fadilat dia banyak sebab cabarannya luar biasa. Cabarannya kerana kita untuk sembahyang subuh ni kita melibatkan bangun tidur. Dan bukan semua orang ada kekuatan untuk bangun tidur, melangkah kaki pergi masjid. Tak ramai. Kenapa tak ramai? Kerana setan yang menggoda bukan calon-calon setan. Untuk orang bangun sembahyang subuh ada setan khusus. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Syaitan akan ikat tengkuk kita ni dengan 3 tali. Masa kita tidur lah, kalau tak baca doa. Baik tu nak tidur, baca Quran, baca doa, berzikir. Ni acik baca WhatsApp je kerja, patutlah ikat tali di setan. Sudah-sudahlah megang telefon pagi ke malam megang telefon. Baca Quran, baca doa, barulah setan tak ikat di tengkuk kita. Iza nama bi kulli uqdatin yadribu alaika lailan tawila. Maka ngambil cerita, kalau kita tidur dengan 3 tali ni, nescaya kita akan tidur lailan tawila, sepanjang malam tidur. Fa iza staiqaza fa dzakarallah in halat uqdatun. Tapi bila kita bangun, kita baca zikir, terbuka 1 tali. Macam contoh, kita ada 3 tali. Dengar masjid tu faham ni Jabatan Mufti keluarkan, nak kata arahan tu tidaklah. Kita menggalakkan masjid subuh 2 kali azan, 3 Mekah sejam sebelum waktunya, 6.10, 5.10 azan dulu 1 kali, supaya orang yalah nak mengambil barakah lah. Katalah kita tidur rumah sebelah masjid, dengar azan, kita pun bangun, oh azan lah, tengok jam, Allah baru pukul 5.10, oh azan pertama. Kita tak kuat, tidur dululah, sambung balik. Apa sebab sambung? Kerana ada 2 tali lagi. Kita baru nak bangun, setan tarik pergi mana? Boh, baru azan pertama. Boh, relax dulu. Lepas tu bangun pula azan kedua. Mana azan yang betul? Azan subuh. Allahu Akbar. Kita berjaga. Allahu Akbar, astagfirullah. Putus tali kedua. Mana kita berzikir, doa. Tapi ada 1 tali lagi. Setan ni tarik lagi. Baru azan. Lorak apa masjid? Lambat lagi komat rumah sebelah. Baring dulu, relax. Oh, tarik. Baring dulu lah. Sebab ada 1 tali lagi. Katalah dah dengar orang Allah Akbar, Allah Akbar, astagfirullahalazim, orang komat pula dah. Kita pun bangun, astagfirullahalazim. Putus 1 tali itu. Tapi kalau tak kuat godaannya, dia bisik pula lagi. Hari Jumaat bos, sujud sejadah ni lama baca, kurang-kurang 10 minit dah lagi bos. Ya tak, ya juga panggil dulu. Lelai tu dah subuh gajah. Kita bukan subuh gajah, dinosaur dah jawabnya. Apa sebab? Cabaran kuat. Mana tuan-tuan yang pagi tadi kunci jam 5.30, 5.45, kering, terus bangun, masuk bilik air, ambil wuduk, memang champion betul. Sebab itu orang yang datang subuh ni kita layak panggil subuh warrior, pendekar subuh belaka ni. Ada panggil subuh fighter, macam-macam istilah lah. Pejuang subuh. Sebab memang kita berlawan dengan setan khas yang ikat leher kita macam orang bawa anjing jalan. Itulah rupa kita.
Yang orang Cina tarik anjing jalan. Itulah rupa kita kalau tidur tak ikut sunnah. Maka ada tali, syaitan main tarik begitu saja. Tak tahulah tuan-tuan tadi tali yang keberapa baru putus. Mudah-mudahan tali pertama tu putus dah rasanya, mudah-mudahan. Tak tahu 3 tali baru putus. Tapi datang, alhamdulillah. Baik itu tuan-tuan semua kita panggil subuh warrior, subuh fighter. Dulu masa kami di masjid negeri dulu, yalah sedap. Saya suka kerja di masjid mana yang di Jabatan Mufti ni, personally saya lah. Masjid ni di kita dengan orang ramai kan. Macam Jabatan Mufti ni dia elit sikit lah. Dia berurusan dengan golongan yang lain daripada di masjid. Jadi di masjid ni kita fikir macam-macam cara nak bagi orang datang ramai ke masjid. Macam masjid tuan-tuan ni tak ada masalah saya ingat. Sebab keliling kelalang ni rumah orang. Bayangkanlah masjid keliling kelalang, pejabat kerajaan je. Bank mana ada orang. Adalah Bangladesh, Nepal ada. Orang tak siomai ramai. Itu sajalah jemaah kami. Macam mana nak meramaikan subuh macam Jumaat? Mimpilah. Sembahyang Jumaat jelah ramai. Pejabat kerajaan keliling, bank orang kerja. Bulan puasa bolehlah sebab orang berbuka di padang MPK. Subuh macam mana nak ramai? Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak buat idealistic but not realistic. Ada masanya kita bercita-cita nak ramai orang, tapi orang memang tak ada. Bolehlah per event, boleh. Contoh panggil satu orang pesohor atau selebriti, penuh lah datang pagi tu sampai soh belakang. Tapi hari esok dah tak ada lah sebab dia base pada event. Tu kadang orang menganjirnya ambil gambar sebelum selepas menyampah tu kuat menganjir. Kita ikhtiar. Jadi memang bukan ada masjid memang penuh sampai belakang sebab rumah orang keliling. Dan kadang tak ada saingan, surau tak ada apa, tak ada. Itu saja. Jadi tak pelik kalau ramai ni. Jadi kita dulu buat macam-macam ikhtiar nak suruh orang ramai buat. Antaranya kita buat khatam subuh. Khatam subuh maknanya kalau kita semayang subuh secara konsisten selama 240 hari, maknanya 8 bulan kurang lebih, khatam 30 juzuk dalam semayang subuh. Tapi tak ramai orang terliur dengan tawaran ini sebab orang kita tak kuat bertahan mendengar bacaan Quran yang panjang. Sebenarnya tak panjang, kita habis custom made dah caranya tu. Sebab satu juzuk 8 makrok, 30 juzuk sama 240 makrok. Sekali semayang kita buat satu makrok saja. Satu makrok ni 2 ataupun 3 muka surat. Tapi orang kita tak tahan. Itu yang bila masjid negeri buat khatam subuh, baca tu taklah panjang, 2-3 muka surat saja. Orang tak tahan, tu yang datang ke depan nak tampar tu imam tu lama sangat. Imam agak lah, saya agak gitulah. Imam ni orang negeri kerja, dia menggilai ke main panjang lagi. Mujurlah imam ni belajar apa tak tahu, dia terror pula dia mengelak tu, selamat dia. Dia tak tahu sekarang ni jalan ke tidak khatam subuh ni lah, dah tinggal lama dah. Kemudian kita selang-seli buat misalnya qiraat subuh. Nak menarik orang, qiraat subuh ni maknanya ada hari imam ni akan baca riwayat ni, qiraat ni, riwayat ni, Hafs lah, macam-macam, Asim, macam-macam, nak berikan keseronokan pada jemaah. Oh, Quran ni banyak dia punya wajah bacaan dia. Tapi gitu-gitulah, tak adalah orang ramai, dia gitu saja, konsisten sajalah. Dan di seluruh Malaysia ni pun saya rajak, banyak dah pusing pengajian jumpa dengan JK masjid. Memang banyak masjid yang ikhtiar nak suruh orang datang ramai, tapi bukan senang. Subuh dia bukan senang. Ada masjid saya belum jumpa buat cabutan bertuah. Sian tuan-tuan. Itu ikhtiar dia. Kita tidak ada hak mempertikaikan. Itu cara dia. Dia lebih kenal Korea dia. Dia buat cabutan bertuah. Ada yang bagi duit belanja sekolah ke budak-budak. Mana budak datang RM5 dia bagi. RM5. Bukan ada pula minta memang kan. RM5 dia bagi. Nak suruh budak-budak sekolah datang. Ada masjid sedia sarapan, tiap-tiap hari sedia sarapan. Tapi sendu juga. Itu kadang masjid-masjid ni kita orang berfikir juga, rasa gerarnya nak gantung pelaris depan masjid. Mana tahu ramai orang.
Tengok kedai molek je orang datang pakai pelari, kita try sekali. Sebaik sirik, kalau tidak pasang lah. Geram sungguh, gantung kain kuning, ramai orang datang kok. Baik tu saya selalu memberi pandangan penceramah selebriti hak peminat beribu-ribu ni, yang jenis datang berceramah, orang datang beribu datang, patutnya dia ceramah subuh. Jangan ambil maghrib isyak. Maghrib isyak memanglah orang datang. Maghrib isyak ni bagi ke kita je, label-label CCTV ni je. Dia hak ramai follower kuliah subuh. Dia penceramah, nak tahu dia ramai follower ataupun tidak, time dia ceramah, jemaah dia penuh sampai belakang dia. Itu memang ramai betul dah tu. Macam saya dia kan kosong kan, tak ada siapa, saya biasa je lah, sendu-sendu je lah. Dia kalau sampai ke belakang ni, kat lutut, pegang kaki, itu memang level tekong kiau je lah. Level tu kita galakkan. Lepas tu masjid, kalau penceramah tok-tok ni, panggil subuh lah, panggil maghrib ni, kita orang pun boleh. Yang sendu-sendu ni, yang suam-suam ni boleh isi subuh, sebab kita tahu follower dia ramai. Geng motor saja berapa kumpulan. Tapi berapa minggu lepas Masjid Negeri buat program panggil DR Sam Rasputin. Geng-geng tabligh suka lah. Orang panggil doktor dia DR Sam Rasputin. Panggil geng-geng motor. Kuantan kan banyak geng motor lah. Tuan-tuan pun bekas ahli motor belakang ni. Sekarang JJK Masjid belakang, Asama, Apache Sereng, geng-geng tu lah panggil. Saya ingatkan dah mati lah kumpulan-kumpulan tu, ada lagi. Ingatkan zaman kita sekolah je ada geng-geng Atabara apa semua ni, ada lagi rupanya. Geng Apache muka depan ada, Apache Sengit ada, semua datang. Tapi dia buat kali yang keberapa saya tak ingat. Cuma yang baru ni dia buat lagi dengan geng motor. Nyila tuanku Tengku Mahkota. Bila panggil Tengku Mahkota nyila, benda tu jadi protokol. Polis akan taruh kon, sebab laluan tu untuk, rupanya geng motor ni termasuk kita lah, paling takut nengok kon lampu biru. Paling takut. Tak ada polis pun kita orang takut. Tengah bawa motor nampak kon je, lampu biru, lah. Walaupun tak ada orang, kona balik 100 motor tak masuk masjid lagi, semua U-turn, nampak kon saja. Ada bincang Imam besar kata, awak melibatkan orang besar dia tak suai panggil geng motor. Dia orang fobia dengan lampu lak biru, dia tak boleh tengok. Jadi kita minta polis tukar warna lain lah, hijau ke, warna merah ke. Jangan biru. Biru ni kan tok JPJ trafik, dua je, takut orang. Jadi tak berapa ramai sangatlah pagi tu, separuh saja, tak sampai ke belakang. Baru orang tahu kepentingan sumbangan dan peranan geng motor untuk meramaikan masjid. Baru orang tahu selama ni marah ke geng motor berlumba, rupanya tak nak menuh masjid, ada guna mereka ni. Dia grup dia kalau panggil memang datang. Jadi macam-macam. Saya selalu cadang penceramah yang teror-teror lah buat kuliah subuh. Teringat saya Datuk Seri bekas mufti kita, Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman, bekas mufti Pahang. Dia ni seorang yang sangat disiplin dengan sembahyang subuh berjemaah, konsisten. Kita orang di Jabatan Mufti kalau mesyuarat atau bengkel ke kursus di luar Kuala Lumpur di luar Pahang, di KL ke di mana-mana, mesti mulakan pagi tu dengan sembahyang subuh berjemaah di masjid. Sedia kenderaan apa semua, sembahyang berjemaah di masjid. Kalau Kuala Lumpur, Masjid KLCC, Masjid Bukhari, memang jadi agenda sembahyang subuh berjemaah. Pergilah ke mana-mana pun. Macam Zohar Asar dia kata ikutlah, entah nak jamak ke apa, subuh mesti jemaah. Sebab subuh ni tak ada jamak dia kata. Kita orang agama takkan tak sembahyang subuh di masjid. Nak jadi cerita ni, cerita habis sini lah. Adalah satu penceramah tersohor datang ke tempat kita. Saya tak sebutlah siapa-siapa penceramah ni. Okeylah, kita pun mufti pun minta supaya penceramah ni kuliah subuh. Kuliah subuh. PA penceramah jawab, minta maaf lah ustaz ni dia malam dia nak rehat, jadi memang tak ambil kuliah subuh. Bantai dia mufti je. Awak ceramah 10 kali takkan sembahyang subuh birai katil? Tak pergi sembahyang subuh di masjid? Takkan sembahyang di hotel? Kita orang agama ada sekolah, kalau PA nyanyi menganga PA tu dengar ceramah apa begini, tidur je kerja je. Bukan kata dia tak sembahyang, tak betul dia ke apa.
Semayang di masjid lah. Jadi bila semayang masjid, tak sekira lah 10 minit, apa masalahnya? Terpaksa lah pergi semayang di masjid juga, tak sekira jugalah. Main dengan mufti faham. Tapi saya tak sebut lah penceramah mana kan tuan-tuan, meneka-neka pula kan. Main penceramah terkenal masuk ke Pahang ni. Jom kita nak tingkatkan jemaah datang subuh ini, ialah memang susah. Cuma kalau kita nak bincang pagi ni, macam mana nak tingkatkan jemaah datang subuh ke masjid. Kalau dalam dunia penyelidikan ni, kita cerita research ni, ada orang buat postgraduate. Dalam dunia penyelidikan, setiap kajian kita mesti ada IV dengan ada DV kita. Ada independent variable kita, ada dependent variable. Ada pemboleh ubah kalau bahasa Melayu. Ada dipanggil pemboleh ubah. Kalau independent variable ni pemboleh ubah tak bersandar. Kalau dependent variable ni pemboleh ubah bersandar. Mana setiap perkara dia mesti ada benda yang boleh mengubah. Jadi dalam kajian ilmiah, apa faktor pemboleh ubah terkuat dengan R² paling tinggi yang menyumbang pada kedatangan orang ke masjid? Apa faktor? Ada pemboleh ubah yang banyak. Contohnya faktor imam sedap. Imam sedap main peranan. Lepas itu kita pesan semayang subuh, cari imam yang sedap-sedap. Jangan cari imam yang banyak batuk pada mengaji. Letih jemaah mendengar dia ni COVID ke apa ni. Sebaris batuk, 2 baris. Ini contoh. Cari yang sedap bacaannya. Macam kita di Mekah lah tuan-tuan. Masjidil Haram, imam dia semua bacaan sedap. Imam yang tak berapa sedap, tugas Zuhur ngasar saja, supaya tak tahu sangat tak sedap dia. Imam yang sedap-sedap semua maghrib, kalau subuh lagi lah dengan volume tinggi dia apa semua. Sebab dia adalah faktor yang menarik orang datang. Apa lagi? Imam sedap, apa lagi? Imam handsome, main peranan juga. Imam muka pecah rumah orang tak daya ke tuan-tuan, biarlah good looking kata ya, ada nur. Ada nur ni kita tengok sibai je berikat rambut, tak jadi. Masjid selesa, faktor. Buatlah program macam mana masjid panas misalnya. Macam masjid kita ni okey lah, kata sejuk tak, panas pun tak. Macam masjid negeri payah, panas. Kalau tarawih orang datang semayang, niat nak buat 20, cancel, 8 balik dah. Bukan tak nak, panas, peluh sampai buku lali. Saya kesian bila imam jemputan lah, kita buat live semayang tarawih. 5 rakaat pertama tu butang dia penuh lagi. Lepas tu buka satu dah. Kalau buka tinggal tak ada, nampak bulu dah terkeluar daripada dada. Rupa panas, depan lagi panas. Sebab tak tahulah, dia masjid tu tanya ke arkitek asal Datuk Zul, dia kata kami reka masjid ni bukan untuk aircon. Asalnya memang untuk angin terbuka. Sebab padang tu luas, angin masuk. Tapi masjid tutup buat dinding kelas itu, ini panas lah dia kata. Jadi nak pasang aircon memang kena cari aircon yang power. Sekarang ni dah ada proses lah. Tengok puasa esok macam mana jadi ke tak. Dia ukuran dia Ramadan je. Buat Ramadan orang ramai. Jadi masjid aircon, main peranan. Tandas bersih, main peranan. Sarapan percuma, main peranan. Selebriti datang, main peranan. Yang orang buat program sekarang, selfie ramai-ramai, itu ada peranan. Kita tak boleh kata oh ini lah mengarut lah. Tak, itu sebahagian dari pemboleh ubah. Tetapi pemboleh ubah terkuat sekali adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita okey, masjid tak berekon bagi pergi, okey je. Iman tak sedap bagi pergi, itu bukan faktor bagi kita. Sebab bagi kita, kita nak mencari redha Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada di kalangan rakan-rakan kita yang mencadangkan, oh kita nak suruh subuh jemaah ni, kita kena pihak kerjaan mainkan peranan untuk nak menggerakkan. Tuan-tuan, perubahan ni dia tak mesti bermula pada atas. Ini prinsip asas. Perubahan ni dia boleh mula daripada bawah. Ada perubahan daripada atas, tak nafi. Sebagai contoh, kerajaan negeri Johor, dia melancarkan program semarak subuh. Peringkat negeri, seluruh ahli dewan dengan negeri, rakyat Johor semayang subuh berjemaah setiap Jumaat. Dan kerajaan negeri memperuntukkan RM560,000 untuk menjayakan semarak subuh ini.
di 56 kawasan Dewan Undangan Negeri sepanjang tahun 2024. Dan ini diisytiharkan oleh Menteri Besarnya Datuk On Hafiz Razi masa bentang belanjawan negeri tahun 2024. Jadi Johor buat. Tapi kita katakan tak mesti perubahan tu daripada atas. Boleh juga kita daripada bawah. Macam contoh kita seluruh orang Pahang, orang Kuantan datang ke masjid ramai-ramai sembahyang subuh, dia akan beri perubahan ke atas. Dan saya sangat percaya perubahan pada bawah ni lebih kuat daripada perubahan daripada atas. Tuan tengok sekarang ni, gerakan massa memboikot produk tertentu, burger, makanan ayam goreng tertentu, kesan kuat tuan-tuan. Don't play. Itu bukan arahan ulil amri tu, daripada bawah je, budak-budak netizen je. Dia punya gerakan dia tu menggugat. Sekarang ni ayam goreng hok kena boikot tu terpaksa buat sale. Sekarang ni dia ada buat sale, dia panggil Ong Deal, sampai 22 Februari ni 5 ketua ayam hok besar-besar RM20 je jual. Mana pernah hayat dia bagi ayam 5 ketua RM20? Tapi ni dia panggil gerakan massa. Jalan-jalan ke pasar pagi, naik Bentley kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Jangan main-main. Itu pantun tua-tua. Tikus dengan kucing simbol status berbeza. Kucing dia dia kucing, bela dia orang apa semua. Tapi bila dia tengok tikus, musuh dia, kecil bagi dia, dah balik Mekah buat haji, kucing malu. Akhirnya semayang lah juga. Tu orang panggil alim kucing. Alim kucing. Artinya gerakan boleh daripada bawah. Kalau pematang badak lama masjid di sini, Korea sini buat, dia akan merebok pergi ke atas. Jangan kita bila yang atas nak ke bawah. Tak, kita daripada bawah ni ke atas. Ada masa dia top bottom top. Itu asas perubahan. Dan yang terakhirlah ya. Kita bersyukur kepada Allah, selain daripada kita dapat sembahyang subuh berjemaah di masjid, alhamdulillah kita dapat melaksanakan banyak ibadah yang tak dapat nak dilaksanakan pada waktu lain. Contohnya begini, kita sembahyang subuh berjemaah, sebelum sembahyang subuh kita ada sembahyang sunat fajar. Cuma ada sunnah Nabi yang ada jurang yang kita tak dapat nak buat, ada gap. Apa masalahnya? Ada buku 100 sunnah Nabi yang tak dapat kita buat hari ini atas faktor semasa. Iaitu Nabi lepas daripada dia sembahyang sunat fajar, dia akan baring seketika dengan di atas rusuk kanan dia. Yang ini sunnah kita tak boleh buat. Tapi ini sunnah Nabi tak tinggal. Habis saja azan subuh, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Lepas sembahyang sunat, Nabi duduk nyenggeng, kata orang Pahang, nyenggeng. Kenapa Nabi menyenggeng? Kalau baring hanya pukul 10 awak je tak bangun lah. Nyenggeng ni kita duduk dalam keadaan tidur tak tidur. Kemudian nak qomat, Bilal bin Rabah akan panggil, jemput Nabi. Ya Rasul, jemaah dah standby, mau kita. Nabi bangun. Itu sunnah Nabi. Tapi ulama bahas, Nabi buat begitu nak menunjukkan sembahyang sunat elok buat di rumah, bukan buat di masjid. Masjid ni sembahyang fardu saja. Sebab Nabi bila dengar azan, dia sembahyang sunat tu di rumah dia. Tapi bolehlah Nabi buat gitu sebab rumah Nabi dengan masjid sebelah. Macam kita, macam mana nak buat? Saya duduk Sira, datang ke sini nak ngejar pukul 6.10, nak syukurlah orang habis lepas azan apa semua. Kalau saya semayang dulu 2 rakaat di rumah, sampai ke sini campur tolak jam orang pergi kerja apa semua, pukul 8 baru sampai. Bila nak semayang subuh je, jadi dah tak logik lagi. Itu yang kita tak boleh buat. Jadi kepada tuan-tuan yang rumah dekat, buatlah amalan ni. Maknanya bangun pagi, minum apa semua, kemudian azan, Allah, tuan-tuan semayang sunat di rumah 2 rakaat. Itu sunnah dia. Lepas azan 2 rakaat, lepas main 2 rakaat, ngeng-ngeng baring. Ya, gitu. Jangan baring buah bantai molek tarik leca habis. Dia itu sunnah duk gitu. Lepas tu bila dengar masjid qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, semua bangun pergi sembahyang. Oh itu first class. Di masjid kita tak boleh buat. Kalau masjid buat, dia jadi pelik. Banyak orang luar datang, ngapa sumpah dugong belakang, ngeng-ngeng belakang.
Ada pula jenis mudah nak lelak berkeluh. Tak jadi, buruk kan rupa. Jadi sayanglah, ini antara sunnah yang ditinggalkan. Kita menyenggeng lepas pada sembahyang sunat fajar. Kemudian lepas ni sekarang kita buat sembahyang sunat duha misalnya. Ataupun ada orang buat sunat isyraq. Dia sunat isyraq dengan duha ni hampir sama. Isyraq ni dia sembahyang duha awal waktu. Fadilat dia besar. Apa fadilat dia? Nabi dalam satu hadis menyebut, kita lepas main subuh, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u syamsu thumma salla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamatin. Siapa mengerjakan sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia duduk di tempat dia sampai matahari terbit. Kejap lagi kita matahari terbit. Kemudian dia sembahyang pula 2 rakaat sunat isyraq dia panggil, atau sunat duha awal waktu. Pahalanya tara mana dapat? Sama seperti diberikan pahala haji dan umrah. Tamatin. Sempurna pahalanya. Untuk habis ni kan tazkirah, masuk waktu isyraq, kita sembahyang sunat 2 rakaat, dapat pahala haji dengan umrah. Hadis riwayat Tirmizi. Mungkin bagi kita macam tak munasabah. Tak munasabah apa? Ini kelebihan yang ada pada orang yang sembahyang subuh berjemaah. Banyak sungguhlah. Ni kita kalau cerita dia jadi panjang. Dan tuan-tuan yang datang pagi ni mendengar tazkirah ringkas ini, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allam khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Siapa yang berangkat pagi-pagi, semua hadis itu sebut pagi. Siapa berangkat pagi-pagi ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, dia beri pahala sama seperti buat haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Adakah kita tidak terliur mendengar tawaran-tawaran ini? Maka rugilah kalau kita tak melakukan sesuatu. Moga-moga apa yang kita bincang dan bahaskan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, yang penting kita ni konsisten dalam melaksanakan ibadah. Jagalah sembahyang subuh berjemaah di masjid selagi kita diberi kesihatan oleh Allah Ta'ala. Kalau dah sakit, esok tak boleh bergerak apa semua, itu cerita lain. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Tahniah kepada bagi Dr. Helmi dan pasukannya yang bersemangat untuk melaksanakan program sembahyang subuh macam Jumaat ini. Ya, ini branding lah. Nanti kita cari nama lain lah, branding. Tak nak pakai branding orang. Tahniah diucapkan. Dan tahniah juga kepada tuan-tuan sekalian yang dapat melapangkan masa. Dan ini memang rare lah, buat hari kerja. Saya pun pelik kenapa dia buat hari kerja. Dia kata masjid kita ramai orang pencen. Oh, patutlah. Kalau tempat dia kerja, tak ada lah. Jadi sebelum berpisah, marilah kita tutup dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah.
Kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya dan kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami semua yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.